Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir dalam siri Kisah Seram Alam Jin. Berikutan dengan PRU, aku akan dedahkan satu kisah pendek yang bagi aku agak seram dan angker berkaitan dengan gangguan yang berlaku kepada mereka dalam situasi pilihan raya. Kisah ini berlaku pada tahun 80-an, dikisahkan oleh seseorang yang mana terlibat dalam kemah-kemah ni. Dia jaga untuk pilihan raya keesokannya. Pilihan raya tu berlaku keesokannya, tapi malam tu dia ni bersama dengan 2-3 orang ni dah tak nak kena jagalah kemah tu. Parti politik mana tu adalah nyatakan, tapi aku rasa tak perlulah kita nak mention parti politik apa masa tu, PAS ke, DAP ke, Barisan Nasional ke, Bebas ke, tak perlu aku nak nyatakan. Apa yang perlu aku kongsikan di sini adalah situasi yang berlaku pada waktu ketika dia kena kacau tu. Malam tu dia ni, aku namakan dia sebagai Tok Man lah. Tok Man ni dia perlu jaga dalam kemah ni sebanyak 4 orang. Ya, Tok Man dan juga 3 orang lagi rakannya tengah seronok bersembang. Tidak dinyatakan pukul berapa tau, tapi tengah syok sembang ni, tiba-tiba mereka dengar macam ada suara rintihan tau. Rintihan tu macam suara orang memanggil-manggil, tapi tak jelas. Kata Tok Man ni, dia tak jelas suara tu macam mana. Yang dia kabarkan kepada aku, kepada kita semua, suara tu sayu je memanggil-manggil. Memanggil tu tak jelas. Macam itulah. Dia tak tahulah menangis ke, mendayu, merintih ke, meminta tolong ke, tapi suara tu halus. Cuma je, kata Tok Man, yang peliknya suara yang halus tu bukan datang dan hadir di depan dia, bukan didengari di belakang dia, bukan di kanan, bukan di kiri. Tetapi yang hairannya, suara halus tu macam berada di atas kemah tau. Atas kemah tapi halus, bukannya kuat. Kata orang, kalau suara halus ni, benda tu dekat. Kalau suara tu kuat dan lantang, benda tu jauh. Kata orang lah, tapi itu boleh dikait rapatkan dengan binatang buas macam harimau. Ini suara tu macam suara orang. Jadi Tok Man ni beranggapan ini bukan orang ni, ini bukan orang. Sorry, ini adalah jin syaitan hantu ni yang nak mengganggu ni. Sebab apa? Dia pasti dan dia confirm suara halus tu berada di atas kemah. Di antara 4 orang ni, Tok Man ni lah yang paling berusia. Pada waktu ketika tu, Tok Man ni umur dalam lebih kurang 40 macam lah, 40-an macam tu lah. Yang lagi 3 orang ni tak tahulah, tak dinyatakan pula. Tapi kata Tok Man, dia lah yang paling berusia. Kalau pada umur 80-an, dia dah umur 40-an. Sekarang ni, kira lah mau nak dekat 60 lebih umur ni. Suara yang didengari tu, yang halus tu, semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin menghampiri kemah mereka berempat ni. Daripada sayu, makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Bila dah macam tu, kita boleh berimajinasi dan kita boleh bayangkan bahawasanya benda yang halus tu macam seakan-akan tengah terbang di atas, dan semakin lama semakin menghampiri dekat kemah mereka ni. Bila dah semakin hampir, suara tu tiba-tiba menjadi senyap. Senyap, kata Tok Man. Yang dapat mereka dengar adalah bunyi cekrik-cekrik je. Bunyi yang suara tu dah tak ada dah. Kalian nak tahu kenapa aku shutdown tiba-tiba ni? Sebab dengar tak bunyi cekrik tu? Sebab aku tengah buat malam ni. Tengah lewat malam. Kita sambung semula. Suara tu tiba-tiba senyap. Hanya yang mereka dengar adalah bunyi cekrik-cekrik di sekitar mereka ni. Tiba-tiba kalian semua, kesenyapan suara tu tidaklah berlangsung lama. Sebab apa? Selang beberapa saat ketika itulah Tok Man ni kata suara yang senyap tu tiba-tiba bertukar menjadi hilaian tawa yang sangat kuat dekat atas mereka ni. Macam tu. Aku cuma gambarkan je lah, tapi kita boleh bayangkan lah. Dekat sekarang ni sumber YouTube banyak. Macam tu lah bunyi suara macam benda tu mengilai ketawa lah. Kalian boleh fikirkan lah.
Bila dah serta-merta Hilai Tower tu berada dekat atas kemah mereka ni, lagi 3 orang ni, apa lagi mereka bangun ni pun nak lari lah, bertemparan lagi. Tapi Tok Man ni cekap. Tok Man ni cepat-cepat pegang bahu mereka ni, tarik baju mereka, duduk. Maksudnya tak duduk dah atas kursi, kata Tok Man. Masing-masing dah tersembam mata tanah sebab Tok Man ni tekan badan mereka ni. Tok Man kata, dah diam, jangan lari. Duduk sini diam-diam. Benda ni berlaku pada 80-an. Kalian jangan samakan macam zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ni aku rasa dah orang dah cabut lari dah. Macam tu kan. Ini dah 80-an. Generasi orang muda dan orang tua pada waktu ketika ni semua macam ni. Semua macam ni. Semua ada isi, bukan kosong. Kita ni isinya apa? Isi ni ilmu TikTok. Dulu tak. Dulu ada isinya lain macam sikit. Penuh dengan ilmu agama, silat pun ada. Begitu dengan Tok Man ni. Tok Man ni pun bukanlah cala-cala orangnya. Kalau nak tahu Tok Man buat apa, Tok Man ni memanglah macam biasalah, dia akan baca-bacalah apa yang patut. Macam biasa, macam kita kena kacau, bacalah 3 kul ke apa ke, ayat kursi ke. Selebihnya apa Tok Man buat tau. Tok Man ni dia pergi dekat salah satu penjuru daripada kemah tu, dia pegang je kemah tu, dia goyang-goyang kan. Tok Man ni kata dia goyang-goyang yang kemah tu. Oi, kata Tok Man, kau berambus, kau pergi terbang jauh-jauh. Dia goyang-goyang dengan kemah tu. Nampak macam lawak kan? Tidak. Benda ni tak lawak. Kalau berlaku pada kita, aku rasa kita dah dah macam dia dah. Dah macam dia dah takut dah. Tapi Tok Mai dah, dia goyangkan kemah tu. Dia goyangkan. Dia nak menunjukkan apa dah? Dia nak menunjukkan yang mereka ni berani orangnya. Benda makhluk jin syaitan hantu ni, dia sebenarnya nak menyinggap sebab nak menakut-nakutkan kita. Tak ada apa yang mereka ni tak ada apa boleh buat lebih dari itu. Tidak, ini bukannya sihir. Dia datang bersahaja, datang tanpa niat daripada arahan tuan-tuan yang tertentu macam manusia-manusia yang ada hasad dengki dan sihir ni. Tak, dia bukan macam tu. Datang bersahaja, menyinggah sebab nak mengganggu, nak menengok kita punya keberanian. Jadi begitulah macam apa yang sifat Tok Man ni tunjukkan. Dia pergi goyangkan kemah tu. Woi, kau pergi dari sini woi. Bila dah macam tu, yang suara mengilai tu pun diamlah automatik. Kemudian kata Tok Man, tak lama selepas tu, selang beberapa saat juga, benda tu pun terbang. Masa dia terbang tu, masa ni mereka nampak. Masa ni mereka nampak benda tu terbang. Masa dia terbang, dia nampak kain putih. Memang kain putih. Kain putih tu bukannya kain putih macam besar tau. Dia kata Tok Man, kain putih tu macam selendang tau. Selendang putih. Macam tu. Dia bukan kain putih macam selimut, macam sebesar manusia tu. Kain putih menyerupai sebesar manusia. Tak, dia tak macam tu. Dia masa dia pergi tu, masa dia terbang tu, macam selendang putih macam ni. Dia kata Tok Man, dia terbang. Tapi terbang tu ke mana? Dia terbang pergi beredar daripada kemah tu. Dia terbang. Jadi selepas tu apa yang berlaku? Selepas tu mereka baliklah. Takkanlah mereka nak tunggu sampai subuh. Tidak. Mereka pun melepak situ. Dia tengah malam sampai 2-3 pagi tengah slow-slow. Dia lepas tu mereka balik lah. Kemudian keesokannya mereka apa lagi? Mengundilah macam biasa. Mengundilah masing-masing apa yang mereka nak. Begitulah kita ni pun sama. Besok 19 hari bulan. Jadi wajarlah kita mengundi dengan pilihan yang masing-masing, ya. Jadi biarlah pilihan kita tu tepat dalam menentukan di mana arah tujunya negara Malaysia kita ni. Jadi selamat mengundi kepada kalian semua yang mana tengah masih lagi still memandu tu atas jalan raya tu. Berhati-hati, kalau rasa macam mengantuk tu, rehatlah kejap, ya, minum kopi ke apa, solat dulu ke, solat sunat ke apa, kemudian teruskanlah perjalanan macam biasa. Berhati-hati memandu, itu yang paling wajar. Mengundi juga, tapi yang paling penting bila tengah memandu nak balik ke tempat kariah masing-masing tu, sebab nama kita berada di pusat undian tertentu kan. Jadi kita mesti dah kena balik ke rumah masing-masing, ke kampung halaman masing-masing. Jadi beredar tu, memandu tu elok lah. Ya, dimulakan dengan bacaan bismillah, ya. Terima kasih kepada kalian semua yang hadir dalam menonton kisah seram alam jin. Kalau kalian ada kisah-kisah yang ingin dikongsikan, aku dah sediakan link di description di bawah. Pilih dia mana, kongsikanlah pengalaman kalian semua. InsyaAllah jika diberi peluang dan ruang dan keizinan, aku akan
edarkan, aku akan terbitkan kisah-kisah kalian semua dalam episod-episod yang akan datang, insyaAllah ya. Seperti kebiasaan, aku nak memperingatkan kepada kalian semua yang belum tekan button subscribe tu, tekanlah button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alamaya Kisah Seram Alam Jin. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi dalam topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, ataupun mungkin ada juga kisah-kisah seram yang agak sedikit lucu dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengundi semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.